warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10 ingin menceritakan satu kajian tentang Istana Melayu yang ada di Malaysia. Kumpulan kami telah memilih Istana Jaha untuk menyiapkan kajian yang telah diberikan oleh Dr. Firdaus bin Yaakob. Mari kita sama-sama terokai Istana Jaha. Istana Jaha yang terletak berhampiran dengan Istana Balai Besar adalah di antara istana-istana yang menarik yang terdapat di Bandar Kota Baru. Malah, Istana Jaha ini juga telah mula dibina dalam masa pemerintahan Sultan Muhammad II setelah pembukaan Bandar Kota Baru. Tujuan pembinaan Istana Jaha oleh Sultan Muhammad II ini adalah untuk dikurniakan kepada cucundanya yang bernama Long Kondo Bendahara. Berikutan kemakatan Sultan Muhammad II pada tahun 1886, tahta negeri Kelantan diganti oleh Long Sulong yang memerintah dengan gelaran Sultan Ahmad. Pada masa pemerintahan Baginda, Istana Jaha diteruskan pembinaannya sehingga ia siap. Pada tahun 1889, setelah 3 tahun di atas tahta kerajaan, Sultan Ahmad mangkat dan digantikan oleh Long Kondo Bendahara dengan gelaran Sultan Muhammad III. Baginda Sultan Muhammad III telah menjadikan Istana Jaha sebagai tempat persemaian Baginda, selain daripada Istana Balai Besar. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad IV, Baginda telah menjadikan Istana Balai Besar sebagai tempat bersemayam Baginda. Namun, Istana Jaha masih juga digunakan. Istana ini tidak mempunyai nama sehinggalah pada tahun 1911 selepas Sultan Muhammad IV pulang daripada melawat Singapura dan membaiki istana ini. Istana ini diberi nama Istana Jaha mengambil sempena nama daripada sejenis pokok bunga yang menghiasi halaman Istana Jaha. Istana ini kemudiannya dikurniakan kepada puteranya Tengku Ismail yang bergelar Tengku Seri Indra Mahkota. Terik sinar mentari menyinari istana, Melayu beradat adil dan makmur berjaya. Syair puisi terdengar di pelupuk mata, indahnya istana, pesona tak lupa. Berdasarkan pemerhatian serta temu ramah yang telah dijalankan, beberapa aspek dan penelitian teknologi tradisional yang berada di Istana Jaha telah diambil kira dalam penghasilan video ini. Temu ramah telah dijalankan bersama penyelia di Istana Jaha iaitu Encik Azrul Hisham bin Asri, di mana beliau telah berkhidmat dalam bidang ini selama 10 tahun. Encik Azrul Hisham merupakan seorang penyelia yang mesra disapa sebagai Encik Azrul atau Azrul dalam kalangan staf di Istana Jaha. Tugas-tugas beliau di Istana Jaha adalah seperti mengawal dan menyelia kawasan muzium serta staf-staf yang berada di bawahnya. Dalam bahasa Melayu, teknologi merujuk kepada penerapan ilmu dan kemahiran dalam reka bentuk, pembuatan dan penggunaan alat atau perkakasan untuk mencapai tujuan tertentu. Ia melibatkan penggunaan pengetahuan saintifik dan kemahiran praktikal untuk membaiki, meningkatkan atau mencipta alat, proses atau sistem dalam pelbagai bidang. Oleh hal yang demikian, Istana Jaha tidak terkecuali dalam meningkatkan taraf teknologi mereka seiring dengan berjalannya arus pemodenan. Antaranya seperti bagaimanakah teknologi berperanan dalam mengangkat Istana Jaha sebagai antara istana yang berpengaruh di negeri Kelantan, dan apakah contoh-contoh teknologi yang ada di Istana Jaha tersebut. Teknologi berperanan dalam mengangkat Istana Jaha adalah dengan mempromosikan Istana Jaha kepada dunia luar dengan pelbagai platform dan medium yang boleh diguna pakai dengan lebih cepat, tepat, menarik seperti YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. Contoh teknologi yang perlu ada dan telah diguna pakai di Istana Jaha adalah seperti skrin sesentuh iaitu LCD, di mana LCD tersebut dapat menayangkan keistimewaan yang berada di Istana Jaha dengan lebih menarik untuk ditonton oleh pelawat yang hadir. Selain itu, kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan juga amatlah dititik beratkan dalam penjagaan Istana Jaha agar kesenian tersebut tidak lapuk ditelan zaman. Antara kaedahnya adalah seperti Muzium Adat Istiadat Diraja Kelantan iaitu Istana Jaha telah diwartakan di bawah Akta Warisan Kebangsaan. Di sini,
Kaedah-kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan hendaklah mengikut prosedur dan tata cara yang standard yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Warisan Negara. Ianya tidak boleh dengan sewenang-wenangnya dilakukan penambahbaikan dan perubahan tanpa perlu melalui Jabatan Warisan Negara. Seperti kita semua sudah maklum, dulunya Istana Jaha ini merupakan istana Melayu yang didiami oleh Sultan Kelantan. Namun demikian, nama Istana Jaha ini bukanlah suatu nama yang sinonim pada masa itu. Tetapi, disebabkan terjadinya sesuatu insiden di mana biji benih sebatang pokok Jaha telah tertanam di kawasan bucu pagar Istana Jaha, telah mengubah nama istana tersebut menjadi Istana Jaha. Dan dari situlah diambil nama Istana Jaha ini sempena dengan nama pokok tersebut. Istana Jaha ini telah menerima dua pengaruh iaitu dari timur dan barat, di mana dari timur adalah melalui reka bentuk dan struktur bangunan itu sendiri, yang merupakan ciri-ciri yang terdapat pada rumah tradisional masyarakat Melayu Kelantan. Seterusnya, dari barat pula adalah daripada bentuk atap di bahagian hadapan iaitu anjung. Berbeza dengan atap rumah bujang atau rumah tiang 12 masyarakat Melayu Kelantan, juga tiang-tiang sokongan yang berbentuk silinder, berbeza dengan tiang-tiang rumah Melayu yang berbentuk bulat dan empat segi. Harapannya adalah usaha pemeliharaan dan persefahaman akan terus berkembang dan istana tersebut haruslah sentiasa dijaga agar pelestarian warisan Istana Jaha ini tetap ada dan dapat terus menjadi penyimpan ingatan yang memberi inspirasi dan jembatan penghubung antara masa lalu, kini dan masa depan. Mata kamera melambai, perpisahan mengapa? Dokumentari berakhir, cerita berjaya. Terima kasih setulus hati buat semua yang ada dalam ikatan kita, kisah abadi selamanya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.